kajian kita malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil ridwan syahidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina la ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok. Inilah hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Taala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu din." Maksudnya, pada siapa dikenaki Allah Taala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa wa ifadatu wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ila khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang semati semulakan Fadil Tuan Imam, yang semulakan Fadil Tuan Bilal, lalu juga semulakan Tuan Siap, seluruhnya jatuh kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat kepada Allah, lagi kita dapat bersama pada malam ini tuan-tuan untuk kita sambung kuliah kita, pengajian kita kitab Tauhid, betul ya? Hakikat hidup beriman. Muka surat apa kan? 235. Okey, 235 insya-Allah. Okey, ta'alluq iradah kan? Sambungan ta'alluq iradah itu ta'alluq iradah dan juga ta'alluq qudrah. Ta'alluq iradah dan qudrah ini ta'alluqnya ala kulli mumkinat. Ala kulli mumkinat, di atas setiap mungkin. Mana dua-dua tu ta'alluq kepada setiap-tiap mungkin. Kemudian dua tu pula masing-masing boleh dipecahkan. Pertama, qudrah ta'alluq tasir. Yang kedua, iradah ta'alluq tasis. Tasis maksudnya menentukan. Baik. Jadi untuk memudahkan faham dalam memahami usaha dan takdir manusia, terbagi pada 4 bahagi. Pertama, golongan yang menyerah bulat-bulat segala apa yang terjadi itu kepada Allah Ta'ala. Pertama, golongan yang menyerah bulat-bulat segala apa yang terjadi itu kepada Allah.
semata-mata, tanpa menyandarkan kepada usaha dan ikhtiar makhluk. Sehingga apabila manusia membuat dosa, mencuri, berzina dan lainnya, maksiat ini dikatakan adalah takdir Allah. Ini satu pahaman yang tak betul lah. Pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahlussunnah. Ini namanya pahaman Jabariyah. Maknanya dosa, pahala itu semua dikata takdir Allah. Kalau macam tu senang je lah kan. Maknanya kalau ditakdirkan Allah Ta'ala dia berzina, dia kata dia berzina lah. Memang dah ditakdirkan aku berzina, maka aku pun berzina. Memang dah takdirkan aku ni orang jahat, maka aku pun jahat lah. Mana dia menyalahkan pada takdir Allah, menyalahkan pada takdir Allah. Macam tu. Sehingga apabila manusia berbuat dosa, mencuri, berzina dan lain-lain, maksiat, dikatakan ni semua takdir Allah. Ni satu pahaman tak betul lah. Kita hanya mengikut gerak hati dan rasa. Ini adalah golongan Jabariyah. Jabbar maknanya penyerahan total lah, total kepada Allah tanpa usaha ikhtiar, yang diasaskan oleh Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan seorang yang berasal daripada Khurasan. Kadang-kadang dalam setengah kitab dinamakan pahaman Jahmiyah. Faham tuan-tuan? Pahaman Jahmiyah. Lebih parah lagi, mereka membawa kepada kepahaman penyatuan manusia ini dengan Tuhan, atau dikenali sebagai pahaman wahdatul wujuh. Pahaman wahdatul wujuh, pahaman wahdatul wujuh ini tanpa kasyaf, dan pimpinan ilmu adalah batil. Ini pahaman wahdatul wujuh. Okay? Pahaman wahdatul wujuh ini ialah pahaman sebut Tuhan. Pahaman sebut Tuhan. Maknanya apa je nampak tu Tuhan. Dia nampak pokok Tuhan, nampak batu Tuhan, okay? Nampak bangunan Tuhan, dalam poket dia Tuhan, baju Tuhan. Itu dikatakan pahaman wahdatul wujuh, pahaman sebut Tuhan. Sedangkan mana sama Tuhan Allah dengan makhluk? Makhluk, Allah. Tak? Makhluk tak sama dengan Allah. Makhluk tidak boleh serupakan dengan Allah. Allah Ta'ala tak boleh serupakan dengan makhluk. Macam tu. Cuma apabila kita nak melihat makhluk, maka kita nampak di situ Allah Ta'ala wujud. Itu maksudnya yang kita nak. Bila kita lihat makhluk, kan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru billah. Fikirlah tamu tentang kejadian Allah, jangan pilih tentang zat Allah. Kan? Jadi bila kita nampak apa terjadi alam ini, maknanya di sebalik itu ada Allah. Itu yang kita nak. Bukan pahaman sebutuan. Nampak batu Allah, nampak pokok Allah. Jadi maknanya pokok dan batu bersebati dengan Allah. Gitu. Bersatu ataupun bersebati dengan Allah. Pokok bersebati dengan Allah, kayu bersebati dengan Allah. Nampak pokok itulah Allah, nampak kayu itulah Allah, nampak Allah itulah pokok. Nampak Allah itulah batu. Ini pahaman wahdatul wujuh. Okay? Wahdatul wujuh tanpa kasyaf dan pimpinan ilmu itu batil. Ini tak betul. Ada satu lagi pahaman laduni ataupun ilmu kasyaf lah, yang diberi kepada wali-wali Allah Ta'ala. Okey. Pahaman ini hampir serupa dengan pahaman wahdatul wujuh. Tapi pahaman orang kasyaf ini berbeza dengan wahdatul wujuh. Orang kasyaf ni orang yang terikat lah. Orang yang terikat, maknanya dalam kehidupan itu semuanya Tuhan. Tapi dia berdasarkan pada ilmu. Ya? Jadi maknanya pemikirannya itu sentiasa ingat pada Allah. Pemikiran dia sentiasa ingat pada Allah. Apa yang berlaku dalam dunia ni, ingat itu Allah. Kan? Tapi tak sama dengan pahaman itu wujuh. Pahaman wujuh ni dia tidak ada asas. Dia tidak ada asas. Kan? Pahaman kasyaf ni dia ada asas. Biasanya para wali Allah Ta'ala. Para wali Allah. Kerana wali Allah ni kekasih Allah. Mereka boleh berada dalam dua tempat dalam satu masa. Boleh berada dua tempat dalam satu masa. Okay? Ada orang jumpa di Mekah, ada orang jumpa dekat kampung. Dan biasanya alim ulama lah. Alim ulama, para wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulama-ulama yang hebat dan sebagainya.
Jadi mereka ni ada ilmu kasyaf aja tu. Itu betul sebab dia ada dipimpin Allah Ta'ala ataupun dipimpin oleh guru yang lain, guru-guru yang mursyid, kan, yang memimpin dia. Orang waktu jujuh ni apa yang memimpin? Tak ada, syaitan lah memimpin dia. Macam tu. Kemudian B, golongan yang menyandarkan usaha itu kepada kekuatan makhluk semata-mata. Kata mereka, Allah Ta'ala tidak ada sangkut paut dengan apa yang hendak dilakukan oleh manusia. Kata mereka, Allah Ta'ala tak ada sangkut paut dengan apa yang hendak dilakukan oleh manusia. Tuhan jadikan manusia dengan kudrahnya. Maka manusia lah menentukan sama ada dia hendak ke syurga ataupun ke neraka. Semuanya bergantung pada akal dan juga kehendak manusia. Tuhan hanya menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian kepada manusia. Pendapat ni adalah batil lagi sesat kerana semua yang berlaku tidak lepas daripada kudrah dan irada Allah. Sebagaimana diterangkan dalam bahagian ta'alluq, dalam bab ta'alluq yang lepaslah. Macam tu. Jadi pahaman Qadariyah ni di ke bawah pula. Jabariyah ni terlampau atas, Qadariyah terlampau ke bawah. Maknanya nak berjaya tak berjaya terpulang pada manusia sendiri. Tak ada campur tangan Allah Ta'ala kat situ. Ini pahaman salah lah. Sebab apa? Kalau kita lihat contohnya kalau orang belajar, budak belajar kan, budak belajar kalau nak kirakan semua nak dapat A, semua nak dapat A mata pelajaran dia. Tapi bila exam, adakah semua dapat A? Tak ada. Contoh kalau 30 orang pelajar dalam satu kelas, adakah semua dapat nombor 1? Kan? Adakah semua dapat nombor 1 dalam peksa? Tak kan? Tak ada. Mesti akan ada nombor 1, ada nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor yang paling corot lah. Nombor paling corot biasanya nombor 30 lah kalau dalam satu kelas tu. Macam tu. Tapi nombor corot pun belum tentu satu hari nanti mungkin kadang dia berjaya juga. Allah Ta'ala bagi rezeki dalam bentuk lain pula. Walaupun dalam kelas tu dia corot waktu dia belajar dulu. Tapi bila di lapangan pekerjaan, tengok dia lagi hebat daripada budak nombor 1 dulu kat sekolah. Dia lagi berjaya lagi. Tengok kan? Dia lagi berjaya berbanding dengan kawan dia yang dapat nombor 1, nombor 2 dulu waktu dia belajar dulu. Nampak? Sebenarnya rezeki tu Allah Ta'ala tu kan, gitu. Gitu. Yang penting usaha lah. Yang penting usaha. Gitu. Baik. Jadi kalau kita lihat dalam kelas, jadi tak semua nombor 1. Kalau nak ikutkan semua nak nombor 1 pelajar tu. Mak ayah pun semua kalau boleh nak nombor 1 dalam kelas masing-masing kan. Tapi tak berjaya nombor 1. Masing-masing ada bahagian masing-masing dalam kelas. Kemudian jadi golongan ini dinamakan Qadariyah. Pahaman ini diasaskan oleh Ma'bad Al-Juhani dan Ghailan Al-Dimashqi. Rasulullah SAW menisbahkan golongan ini sebagai majusi umat ini dan kuat dajjal sebagaimana yang diriwayatkan daripada hadis Abu Daud. Kerana Nabi pernah bersabda dengan para sahabat, kamu tahu tak siapa majusi umat aku? Nabi pernah tanya para sahabat, kamu tahu tak siapa majusi umat aku? Sahabat kata, Allah Ta'ala wa Rasul alam. Allah Ta'ala dan Rasul lebih alam. Maka Nabi kata, majusi umat aku itu ialah orang yang tidak percaya pada qada dan qadar. Orang tak percaya pada qada dan qadar. Kalau seandainya dia mati, janganlah kamu pergi ziarah. Jangan kamu sembahyangkan dia, jangan tanam dia di kubur orang Islam. Sebab apa? Dia tak percaya pada qada dan qadar. Kemudian yang C golongan yang membuat segala usaha yang zahir diikhtiarkan sehingga sampai kepada penghabisan akal. Kemudian dia berdoa dan bertakwa pada Allah. Inilah dia jalan ahlu sunnah wal jamaah. Inilah ahlu sunnah. Mana dalam konteks ahlu sunnah ni dia mesti ada usaha dan tawakal. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah.
kata Al-Quran. Fa iza azamta, apabila kamu telah berusaha, berikhtiar, beriktikad, maka bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita pernah tak dengar ayat Sibulina? Pernah dengar ayat Sibulina kan? Apa ayat dia? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Apa maksudnya tu kan? Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bertawakal pada Allah kan? Siapa bertawakal pada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah Taala bagi dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Taala berikan rezeki pada dia tanpa dapat dihitung lah, rezeki tu banyak lah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kan? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan memadai dengan rezeki dia. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, kan semua ayat tu. Jadi ayat tu menyatakan bahawa maknanya dalam kehidupan kita ni kan, nak rezeki kita murah, salah satunya bertawakal. Bertawakal kepada Allah. Tapi tawakal tu mestilah usaha dia. Mesti dan ada usaha dan ikhtiar. Tak boleh semata-mata tawakal. Salahlah konsep macam tu. Dan darjat tawakal ni pun ada banyak jenis darjat. Darjat dia tu pun banyak. Tuan-tuan lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada pelbagai jenis darjat orang tawakal. Ada darjat yang paling rendah, ada darjat yang pertengahan, ada darjat yang paling tinggi. Darjat yang paling rendah ialah diumpamakan seperti seseorang itu memberi amanah kepada wakil. Seorang itu memberikan amanah kepada wakilnya untuk menjalankan amanah dia. Jadi sudah tentu orang yang memberi amanah menaruh kepercayaan yang tinggi kepada orang yang diamanahkan itu. Jadi apa yang dikatakan oleh orang yang diamanahkan itu, dia akan dongah cakap gitu. Biasanya kan, contohlah dalam bab pergi pernikahan, pergi masuk meminang kan. Jadi orang yang diberi amanah itu, dia akan pergilah mengikut apa yang kehendak orang yang amanah pada dia. Dah pergi jumpa orang itu, dah dongah cerita, balik. Diceritakan pada orang yang memberi dia amanah. Orang yang memberi amanah tadi sudah tentu akan menaruh kepercayaan yang tinggi kepada orang. Kalau tuan dah cakap macam tu, saya terima lah, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tawakal tingkat pertengahan. Iaitulah diumpamakan seperti seseorang itu diumpamakan seperti seorang bayi lah. Seorang bayi yang menaruh tinggi percayaan kepada ibu dia. Seorang bayi yang menaruh percayaan kepada ibu dia. Tak? Jadi dia bergantung pada ibu dia. Bayi tadi sangat bergantung pada ibu dia. Mana kalau dia lapar, dia minta pada ibu. Kalau dia sakit, semua bergantung pada ibu dia. Apa yang ibu dia suruh, dia buat. Itu tingkatan tawakal tingkatan yang kedua. Tingkatan tawakal tingkatan ketiga diumpamakan seperti mayat. Mayat yang menaruh kepercayaan tinggi kepada orang yang menguruskan mayat. Jadi kedudukan mayat itu bergantung pada orang yang menguruskan mayat. Kalau orang menguruskan mayat itu tak nak buat apa-apa, berhati je, maka mayat tu kat situlah duduk kat situlah duduk sampai bila-bila. Daripada pagi sampai petang. Sebab apa? Tak ada orang nak uruskan. Tak ada orang nak uruskan. Jadi mayat hanya bergantung kepada orang yang menguruskan dia. Kalau ada orang menguruskan dia, maka selamatlah dia. Selamatlah dimandikan, dikapankan, ditanamkan, ditahlilkan, semualah. Jadi selesailah duduk dalam kubur tu. Tapi soal dalam kubur tu lain lah. Tapi kat dunia dia dah selesai. Dia dah selamat masuk dalam kubur kan. Jadi dia tak ada lah aib lagi mayat tu. Kalau mayat tu tak ada ruh, dia ada rasa aib lah. Seorang-orang perhatikan dia. Tak? Itu tingkatan orang tawakal lah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin tu, jangan tengok balik semula lah. Baik. Kemudian golongan yang ke C tadi,
membuat segala usaha yang zahir, diikhtiarkan sehingga sampai kepada penghabisan akal, kemudian berdoa dan bertawakal pada Allah. Inilah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala diterima dengan sabar dan redha. Setiap kejayaan disyukuri, setiap yang berlaku pasti ada hikmah dia. Ini adalah jalan kebenaran yang ditempuh oleh para salafus saleh. Para salafus saleh. Maknanya ulama dululah. Salafus saleh ni ulama-ulama salaf lah. Dahulu yang saleh-saleh yang mana mereka menempuh jalan orang-orang yang macam inilah. Itulah gula Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian golongan yang berjalan di atas jalan menyerahkan diri kepada Allah dengan ilmu dan makrifat. Ini dia katakan golongan kasyaf tadi. Kan berbeza wahdatul wujuh dengan kasyaf. Wahdatul wujuh ni dia tidak ada asas ilmu dia. Wahdatul wujuh. Sedangkan orang kasyaf dia ada asas ilmu. Dia mengaji bab tasawuf. Mengaji bab tasawuf, bab tarikat, ambil daripada guru-guru yang mursyid pula kan. Guru-guru yang ada ijazah dan sebagainya dia ambil, kemudian dia amalkan ilmu dibagi oleh guru tu. Maknanya kalau ada masalah dia tanya pada guru dia. Kalau orang boleh tujuh dia lebih pertuankan kepada nafsu atau syaitan, ikut je dengan apa cakap satu dia syaitan gitu. Jadi golongan yang berjalan di atas jalan menyerahkan kepada Allah dengan ilmu dan makrifat. Ilmu dan juga makrifat. Apa maksud makrifat? Mengenal. Maksud makrifat ialah mengenal. Mengenal yang macam mana? Kalau tuan-tuan lihat kepada definisi makrifat itu, al-jazmu muttabiqun bil waqi'. Jazam ataupun pasti yang bertepatan dengan waqi', dengan realiti. Benda yang jazam serta bertepatan dengan waqi' dia. Gitu. Dia bukan saja ada ilmu tapi ada makrifat. Tak? Mana apa yang berlaku dengan alam ni dia tahu itu semua adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Semua kerja Allah. Sebab apa? Dia ada ilmu makrifat. Peristiwa Isra' Mi'raj tu kan? Kita lihat peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi dibawa dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, naik ke langit kan? Apa yang disebut dalam ayat dia? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Permulaan ayat itu disebut subhanallazi, maha suci Allah. Disebut. Kat situ ada ayat penyucian. Kan Allah Taala menyucikan diri sendiri. Subhanallazi, maha suci Allah. Allah Taala mentakdiskan, menyucikan diri di sini daripada sifat-sifat kekurangan ataupun sifat-sifat yang boleh menyerupakan dengan sifat Allah. Kemudian disebut subhanallazi asra bi 'abdi. Maksud Allah Taala yang telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari kan. Jadi perkataan abdi, hamba itu maknanya birruhi wal jasad. Gitu. Birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad. Sebab apa? Kerana kalau kita lihat pada perkataan abdun, hamba. Hamba dia mesti ada ruh dan jasad. Tak boleh hanya sekadar dalam mimpi Isra' itu. Kemudian satu lagi, peristiwa itu menimbulkan fitnah. Peristiwa itu menimbulkan fitnah. Kalau sekadar dalam mimpi, fitnah apa? Betul tak? Nabi kata malam tadi aku bermimpi. Malam tadi aku bermimpi, kan? Isra' Mi'raj. Daripada Masjidil Haram dan Aqsa naik ke langit jumpa Allah. Jadi kalau sekadar mimpi, tak ada bantahan lah. Kan? Sudah tu tak ada bantahan, tak ada protes daripada orang kafir musyrik Mekah. Dalam mimpi je apa. Itu sebabnya bila benda tu birruhi wal jasad, dengan roh jasad, tu dah tentu ada orang komplain lah. Ya kau ni, kau ni apa? Kan? Kau ni apa? Kan? Masa tu pula tak ada kapal terbang. Masa tu tak ada kapal terbang. Tak ada pengangkutan udara. Yang ada pasal itu hanya sekadar pengangkutan kapal layar adalah. Kapal layar adalah, bot-bot ni adalah. Tapi bot tak ada macam sekarang punya bot. Ada speedboat, macam-macam bot-bot kan.
Ada enjin dia, dulu mana ada enjin. Yang dekat pelayar je lah, betul tak? Pelayar, lepas tu kalau nak tu dia punya ramai-ramai dayung kiri kanan tu kan, macam tu. Tak ada dia punya alat canggih tu untuk speedkan bot itu, kapal tu tak ada. Semua pakai manual punya cara kan, semua manual. Yang ada masa tu je lah. Benda terbang-terbang ni tak ada masa tu, tak ada. Yang tu yang mereka bantah Nabi, bantah, yo kau kan, cayo kau Muhammad ni kan, macam tu. Tu kalau tentang fikir William, sesuatu kan. Baik, kita lihat semula. Mereka yang menempuh jalan mujahadah sehingga terbuka hijab di antara dia dengan Allah Ta'ala, mereka itu pasrah terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekilas pandang mereka seumpama Jabariyah, tetapi Jabariyah tak ada ilmu dan keterbukaan makrifat. Nampak? Sekali pandang seseolah macam orang yang berada di golongan D ni, seolah macam ada pahaman buat wujud pada dia sebut Tuhan. Sama macam Jabariyah. Tapi tidak, Jabariyah dia tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Ini ada ilmu. Ada asas dia. Ada mengaji bab tasawuf, bab ilmu tarikat dia mengaji, ada guru dia, ada mursyid dia, dia ada panduan-panduan dia. Jadi tak adalah sesat, tak adalah sampai macam tu tadi. Dan guru tu lah, guru macam mana? Sebab banyak juga guru bertuan dengan syaitan pada Ayapin tu kan. Ayapin ni kena kerajaan langit. Dia pun hebat juga, kerajaan langit. Tuan-tuan, dia pun sampai ke langit juga. Macam di Muhammad Isra Mi'raj, dia pun Isra Mi'raj juga. Dia pun Isra Mi'raj juga, tuan-tuan, naik ke langit. Dan ada kerajaan dia pula, tuan. Ada kerajaan langit dia. Nabi Muhammad tak ada kerajaan, kata. Aku ada kerajaan langit. Gitu. Hebat dia kan, gitu. Yang pelik itu dia punya anak murid fanatik. Walaupun dia dah meninggal pun, mati pun dah tak ada dah, tapi anak murid masih ni fanatik dengan dia lagi. Tak tahulah kenapa kan. Baik, jadi mereka adalah orang yang berhubungan terus dengan Allah Ta'ala melalui segala pancaran nur ihsan. Mereka adalah golongan Al-Kasyaf. Ada golongan Al-Kasyaf tu, oh ni Kasyaf lah. Dia boleh macam baca gerak hati orang, Kasyaf lah kau ni. Tapi bukan semua orang lah. Ilmu ni pemberian Allah. Ilmu macam ni, ilmu ni tak boleh dengan ibadah kita boleh capai benda, tak boleh. Itu juga taraf wali Allah. Taraf wali Allah ni bukan dicari, jangan dicari. Yang dicari itu yang kata tak dapat tu. Yang mencari taraf wali Allah tu yang tak dapat. Macam tu. Yang tak cari itulah yang dapat. Allah Ta'ala yang anugerahkan pada dia. Macam tu. Kemudian hanya mereka yang arif sahaja yang akan mengenal golongan ini. Mereka inilah golongan awliya Allah, para wali Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun, yang tiada rasa takut dan sedih terhadap segala sesuatu yang berlaku kepada mereka. Macam tu. Tiada rasa takut dan tiada rasa sedih. Ini para Allah. Biasanya wali Allah ni kan para ulama lah, orang-orang alim, para ulama dulu tu tak lihat lah. Contohnya siapa para alim ulama? Contohnya Tok Kanali. Kemudian siapa lagi? Syekh Daud Patani. Syekh Daud Patani itu kan, yang mengarang kitab Mudatul Masali itu. Syekh Daud Patani itu dia wali Allah. Dia mengaji di Mekah selama 30 tahun. Dia orang Patani tapi mengaji di Mekah selama 30 tahun. Dan dia meninggal pun di Taif. Dia meninggal Taif. Dan banyak kitab-kitab yang dikarang dia. Ada orang kata dia wali Allah. Pada musim durian, walaupun di masa tu dia duduk di Mekah, musim durian dia balik di Patani. Makan durian di Patani, kau jumpa dia. Macam tu. Dan masa mengajar, kan, dia dapat tahu masa dia mengajar ada orang lemas di sungai lah. Ada orang lemas, dia terus pergi menyelamatkan orang itu. Masa tu dia masih mengajar lagi di Masjidil Haram masa tu. Maknanya dia taraf oleh Allah kan. Jadi mereka inilah golongan awliya Allah yang tak ada rasa takut dan sedih terhadap hal yang berlaku terhadap diri
dari mereka. Baik, seterusnya kita masuk ta'alluq ilmu. Al-ilmu muta'alliqun bi jami'i wajibat wal jaizat al-mustahilat. Ilmu pula ta'alluqnya dengan segala benda yang wajib dan segala benda yang harus dan segala benda yang mustahil. Sifat ilmu itu mengetahui ataupun pengetahuan itu ta'alluq dengan segala benda yang wajib. Ilmu ini ilmu yang ada pada Allah, bukan ilmu pada kita. Maksud ilmu ini ilmu yang ada pada Allah. Ilmu yang ada pada Allah Ta'ala itu dia ta'alluq kepada segala benda yang wajib dan benda yang harus dan benda yang mustahil. Mana dia? Nanti kita lihat dalam huraian dia. Adalah ta'alluq ilmu tu pada benda yang wajib, mustahil dan harus. Jalan ta'alluqnya ialah inkishaf, tersingkap, terbuka. Kalau sini kata terang dan meliputi segala sesuatu, inkishaf. Bahagian ta'alluqnya itu satu sahaja, itulah tanjiz qadim. Tanjiz qadim kita dah bahas belakang lah. Tanjiz qadim dia ada tanjiz qadim, dia ada suluhil qadim, kan? Ini tanjiz qadim saja. Dia tak tanjiz hadis tak ada. Tanjiz hadis tak ada. Yang ada tanjiz qadim. Tanjiz mana? Tembus, tapi masih di dalam qadim, bukan dalam hadis. Iaitu mengetahui pada azali segala yang wajib itu, iaitu mengetahui akan zat dan sifatnya. Itu maksud dia Allah Ta'ala mengetahui benda yang wajib tu. Makna ilmu Allah Ta'ala ta'alluq dengan segala benda yang wajib, maksudnya Allah Ta'ala mengetahui bahawa zat dia dan Allah Ta'ala mengetahui tentang sifat dia. Allah Ta'ala mengetahui tentang zatnya dan Allah Ta'ala mengetahui tentang sifat dia. Itu maksudnya Allah Ta'ala mengetahui kepada segala benda yang wajib. Wajib tu pada diri dia, wajib pada diri dia. Maknanya dia tahu tentang zat dia sendiri, diri sendiri, dan Allah Ta'ala tahu sifat dia sendiri. Sifat-sifat yang ada pada Allah dia tahu dia sendiri. Baik, kemudian begitu juga yang mustahil, iaitu segala yang syirik pada Allah dan yang syarikul bari bersekutu pada Allah lah. Allah Ta'ala mengetahui bahawa dia tu tak ada sekutu, dia tidak ada berkongsi kerajaan. Allah Ta'ala tidak ada berkongsi kerajaan. Okey? Kerajaan Allah Ta'ala ni, jadi Allah Ta'ala tunggal mentadbir alam, mengurus alam. Manusia berkongsi. Kita ni sebagai khalifah muka bumi, kita sebagai khalifah. Kan ketika Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam alaihissalam, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, sungguhnya aku nak jadikan dalam muka bumi itu khalifah. Mana khalifah apa dia? Khalifah ini maksudnya galang ganti untuk melaksanakan segala hukum-hukum Allah, ataupun pengganti untuk melaksanakan segala hukum Allah Ta'ala. Jadi azan dah. Boleh azan dah.
La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allah berapa astagfirullah, sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Baik, insyaAllah kita sambung sekali lagi. Jadi kemudian ta'aluk yang jaizat lah. Okey. Jadi ilmu ditakluk pada tiga. Pertama, bijami'il wajibat, kepada segala benda-benda yang wajib. Yang kedua, benda yang harus, dan benda yang mustahil. Okey, benda mustahil sudah. Kan yang harus pula. Juga mengetahui segala yang harus, iaitu segala yang lain daripada Allah. Sama ada telah ada atau yang akan diadakan. Satu benda yang dah ada ataupun benda belum ada, akan Allah Ta'ala adakan. Dan juga sesuatu yang akan ditiadakan oleh Allah Ta'ala. Itu dikatakan itu semua benda harus. Pun juga ta'aluk ilmu juga. Ta'aluk juga ilmu. Pemana ta'aluk, talabul sifat amrul zaid anil zat, menuntut sifat pekerjaan tambahan kepada zat Allah. Okey. Jadi ilmu ni ta'aluknya kepada benda wajib, mana segala sifat-sifat Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala tahu. Kemudian benda mustahil, Allah Ta'ala tahu dia tak ada sekutu, dia esa. Kemudian yang harus, Allah Ta'ala tahu mana benda yang dia dah cipta, mana benda Allah Ta'ala belum cipta, dan apa benda yang Allah Ta'ala sedang cipta. Kan? Itu benda-benda jaizat, benda-benda yang harus. Itu semuanya ta'aluk ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada ilmu juga, tapi tak sama dengan ilmu yang ada pada Allah. Kita hanya tahu benda yang dah berlaku. Itu pun tak semua benda berlaku kita tahu. Kalau kita baca sejarah dan benda itu dibukukan oleh sejarah, kita tahu cerita tu. Mana-mana benda yang berlaku tak dibukukan, kita tak tahu. Kita kena jumpa orang yang bertemu dengan tarikh itu, orang berada pada masa tersebut. Kerana dalam dunia ni kan ada ilmu-ilmu yang dibukukan, dikitabkan. Ada ilmu yang tidak dibuku dan tidak dikitabkan. Kalau kita nak ilmu tu, kena cari orang tu, kan? Kena cari orang tu, dapatkan ilmu dengan dia. Dia akan ajar kita lah. Tu pun kalau dia nak ajar kita. Kalau dia tak nak, tak ada lah. Mana kalau dia mati, habislah ilmu tu dibawa sekali. Jadi kan, habislah ilmu tu dibawa sekali dalam kubur. Sebab apa? Dia tak bagi ilmu tu kat orang lain. Dia tak kongsi, dia tak share lah ilmu tu. Kalau ilmu Islam ni, ilmu Islam kita kena share. Kita kena perlu sampaikan pada orang lain. Sebab apa? Besok kalau kita meninggal, kan, jadi ada waris, mana pelapis kita yang kita dah sampaikan ilmu pada dia. Ada sebuah ilmu tidak? Contohnya ilmu tentang kebatinan ke, ilmu tentang dukun-dukun ke, kan, pendukunan dan sebagainya. Ilmu-ilmu begitu, kadang-kadang ilmu tu tak di-share dengan orang lain. Tak di-share orang lain. Ilmu tu pada dia sahaja. Dan kalau nak share pun mungkin seseorang yang dia pilih. Seorang saja yang diturunkan ilmu tu, dia akan share lah ilmu tu. Orang lain dia tak share. Kan? Macam itulah. Mana kalau dia mati besok, itulah seorang yang akan mewarisi ilmu dia. Sedangkan ilmu ulama ni tidak. Ilmu agama tidak. Tok guru kalau boleh nak ramai nak murid dia lagi. Tok guru, kan, ustaz kalau boleh nak ramai nak murid. Sebab apa? Senang dia nak bagi ilmu tu. Besok kalau dia tak ada, nak murid dia ada. Doakan dia, kan, macam tu. Ini doakan dia. Baik.
Maka pada ilmu tu tak ada ta'alluq suhil qadim ataupun tanjizi hadis. Tanjizi hadis ni mana benda baru. Qadim ni benda yang dalam ilmu Allah, qadim, kekal. Kerana demikian itu menunjukkan Tuhan itu jahil dan ilmunya tidak meliputi. Jadi ta'alluq ilmu ni dia tak ada ta'alluq suhil qadim dan juga ta'alluq tanjizi hadis. Benda baru kan? Tak ada. Kerana demikian itu menunjukkan Tuhan itu ada jahil dulu. Ada jahil kemudian alim. Tak ada. Kerana Allah Ta'ala tu dia tidak ada yang dilalui oleh jahil kemudian baru alim. Kalau kita dahulu oleh jahil kemudian baru kita alim. Kita lahir ke dunia, adakah kita jadi alim? Lahir-lahir je kuek je kan, alim kita? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Kita lahir je boleh baca kitab. Kita lahir boleh mengaji. Kita lahir boleh mengajar orang pula. Ada tak? Tak ada. Tak ada macam tu. Kita lahir je banyak benda tak tahu. Kita makan, kita ada proses pembesaran ilmu. Kita masuk, kalau dulu masuk tadika dulu. Lepas tu masuk Jah 1, masuk Jah 2, habis di sekolah rendah, masuk sekolah menengah pula. Kan? Jadi dia ada proses-proses lah, dia penama ilmu tu sikit semasa. Baik, kemudian dan ta'alluq qudrah iradah ilmu itu berturut-turut, iaitu ta'alluq qudrah mengikut ta'alluq iradah dan ta'alluq iradah mengikut ta'alluq ilmu. Jadi qudrah iradah ilmu ni dia sentiasa berkait. Kerana Allah Ta'ala itu dia tidak akan melaksanakan qudrah iradahnya melainkan mesti Allah Ta'ala itu berilmu dulu. Mesti Allah Ta'ala berilmu. Tak? Mesti Allah Ta'ala itu berilmu. Cuma dalam sifat 20 itu, tuan-tuan, kan dia akan sebut satu persatu wujud, qidam dan sebagainya sampailah kepada sifat 20. Itu namanya tertib zikri, susunan dalam sebutan sahaja. Hakikat yang sebenarnya sifat-sifat 20 itu kan tidak ada yang lebih di antara satu lain dan tidak ada yang kurang. Tidak ada yang lebih, mana contoh wujud lebih daripada kudrah, kan? Ataupun kudrah kurang daripada wujud. Tak ada. Semuanya sifat yang qadim yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada turutan macam tu? Itu ulama yang susunlah mengikut kepada mana yang lebih prioriti. Kan? Mana lebih utama maka disuruh. Tapi hakikat yang sebenarnya tidak ada perbezaan antara sifat-sifat Allah Ta'ala tu. 20 tu tidak ada perbezaan antara lain. Semua sifat yang qadim yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada yang ini okey kudrah sifat hadis. Wujud qadim. Tak ada. Lagi satu lagi, para ulama kena menyusun macam tu sebab kita tak boleh sebut 20 sifat itu sekali sebutan. Tak boleh buat macam tu. Sekali kita sebut keluar 20. Sekali lafaz. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sekali lafaz kita sebut dia keluar 20, tak boleh. Itu sebabnya ulama susun wujud, qidam, baqah, ikut turutanlah ada 20 kan, macam tu. Supaya senanglah kita nak mengingatnya satu lagi. Sampai itu adalah prioriti antara selain itu. Sebab ialah wujud tentulah yang nombor satu dulu. Tak? Kalau kita nak ikut daripada sudut lain lah, mandang sudut lain betul lah wujud nombor satu dulu. Tak ada wujud macam mana benda yang lain ada, kan? Macam tu. Tapi hakikat sebenarnya semua sifat-sifat itu qadim yang tidak ada perbezaan, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ta'alluq qudrah iradah dan ilmu itu berturut-turut, iaitu ta'alluq qudrah dia akan ikut ta'alluq iradah. Ta'alluq iradah mengikut dengan ta'alluq ilmu juga. Okey? Kalau satu lagi, kalau kita nak kaitkan hayat. Setiap benda kena ada hidup. Baru hidup, dah ada hidup baru ada ilmu kan. Cuma sifat hayat tidak ada ta'alluq tu je. Sebab tak dimasukkan dalam hayat. Kalau hayat tu ada ta'alluq, setelah itu dia akan susun macam tu. 4 sifat ni hidup, hayat, hidup. Ilmun, qudrah, iradah. Ini sifat yang sepatutnya lazim melazimi antara satu lain kan.
Baik, kemudian ta'alluq sama' dan basar. Sampai situ perbincangan kita. Wallahu a'lam bissawab. Saya buka soalan kalau ada. Tak ada. Tak ada? Okey, tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an ya alim. Lawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa fahma khudhu ala dibin. Allahumma faqqina fid din. Allahumma faqqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafi anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum.